الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب يسر ولا تعسر رب أتمم بالخير يا أرحم الراحمين. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang izin dari berkurnia Allah pada malam ini kita dapat sama-sama dalam siri yang keempat kat sini temuan kita, dan pada malam ini kita ada, saya kira ni kelainan lah untuk pertama kali bagi saya sendiri, walaupun dah 30 tahun ceramah, malam ini kita ada penterjemah, tapi dalam bahasa isyarat untuk orang yang kurang upaya. Jadi insyaAllah malam ni kita masuk kepada muka surat 16, kitab kita Tanda Buta Mata Hati. Muka surat 17 muka surat 17. Kerjakan apa yang menjadi kewajipanmu terhadap kami, dan kami melengkapi bagimu bahagian kami. Di sini ada dua. Satu, yang dijamin Allah, maka jangan menuduh, yakni su'zon terhadap Allah. Kedua, yang dituntut oleh Allah, maka jangan engkau abaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintah kepada kita, iaitu kerjakan kewajipan yang Allah fardukan. Itu kerja kita. Jangan sibuk nak bertanya kenapa begitu, kenapa begini, kenapa ni halal, kenapa ni haram. Banyak sangat orang tu semua bertanya bukan untuk nak cari ilmu, tetapi tanya untuk mempertikai, tanya untuk mempersoal. Sibuk dia bertanya kenapa begitu, kenapa begini, kenapa itu haram, kenapa ni halal. Yang patut dia kena sibuk bukan tanya kenapa, tapi bagaimana dia nak melaksanakan perintah Allah Ta'ala itu. Itu dia. Jadi Allah Ta'ala akan melengkapkan bahagian dia pada kita. Jangan rusinglah. Kalau kita dah buat apa yang Allah perintah dan tinggal apa yang Allah larang, selebihnya kelebihan-kelebihan yang akan sampai pada kita tu hati ya. Tak? Sama ada namanya pahala, namanya barakah, namanya kesihatan, namanya kesenangan, namanya kemenangan, macam-macam lah. Allah reti lah nak bagi. Tapi syarat dia kita kena penuhi bahagian kita, hak yang menjadi kewajipan kita. Kemudian Allah akan menunaikan bahagian dia pula. Ada satu kisah seorang badui dia datang ke masjid, bawa unta dia tambat, kemudian dia semayang dengan tenang, kemudian dia keluar tengok unta dia hilang. Unta dia hilang. Lalu dia kata, dia berdoa kepada Ya Allah, aku telah sempurnakan bahagianku untukmu, sekarang aku menuntut bahagianmu padaku. Dia boleh begitu dengan Allah. Kemudian unta itu datang balik. Allah pulangkan kembali unta dia tadi. Subhanallah. Pandainya mereka berbahasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kita ni tak pandai, keluar hilang selipar. Adalah curi nanti celaka. Gitu. Marah lalu kita. Tunaikan Allah elok-elok, baik-baik. Lepas itu Allah retilah nak tunaikan bahagian dia. Tak usah kita rasa gelisah. Kalau umpama pelajar-pelajar sibuk, dia patutnya nak jawab soalan periksa. Tak? Bukan sibuk tanya markah. Ustaz, markah berapa? Markah berapa? Lah. Awak jawab molek-molek. Retilah Ustaz pun bagi markah. Tak? Gitulah. Allah lebih lagi. Buat elok, laksanakan baik-baik perintah Allah. InsyaAllah yang selebihnya adalah bahagian Allah. Ni kita sibuk
nak ambil kerja Tuhan. Tanggungjawab kita tak buat. Oh tak? Semayang kamu, kenapa kena semayang? Oh. Puasa kamu, dah pula puasa, dah makanan dia, kena tahan nafsu pula. Bangun malam, oh tengah sedap tidur, suruh bangun pula. Tak, impak derma. Lah duit aku ni kan, letih-letih cari, nak impak pula. Subhanallah. Banyak tanyanya. Buat je tidak. Nah, ni kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak ada adab dengan Allah. Di sini ada dua bahagian. Satu bahagian yang dijamin Allah, dan satu lagi ialah bahagian Allah Subhanahu wa ta'ala jangan kita abaikan. Ya. Bahagian dijamin Allah apa? Pahala. Allah jamin dah. Ganjaran, balasan memang dah ada di sisi Allah. Tak usah kita unsing. Cuma kita ni nak cepat. Itu masalah kita. Nak cepat di dunia. Tuhan kata dia tangguh sampai akhirat. Kita nak dunia dah. Ni penyakit ni. Sebab tu ramai orang tak sabar. Tak sabar nak ikut Allah. Pasal apa duk terasa lambat. Kan? Ibadat-ibadat ni dapat. Kan? Dapat ni macam minggu lepas tu kita dah beritahu dah, kita cadang ibadat ini untuk akhirat. Kalau dapat kelebihan dunia ni, alhamdulillah. Tapi ibadat ini yang sebenar-benarnya dicadangkan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Nampak? Macam kita kerja, duit simpan KBSP, cadang bila tu? Tak makan pencen esok. Ini tak nak bahan keluar belaka dunia ni. Benda ada, kita bencin nanti. Tak? Abdi ati'ni bima amartuka wa la tu'allimni bima yuslihuka. Hamba-Ku, taatilah semua perintahku dan jangan memberitahu kepadaku apa yang baik bagimu, atau jangan mengajari aku apa yang menjadi hajat keperluanmu. Ni Tuhan bagi warni kita. Taat dah, Tuhan kata. Kau jangan nak ajar aku. Jangan kita pandai-pandai nak mengajar Allah. Nak mengajar Allah hari ini kita nak beritahu Allah, hak ni aku perlu, hak ni aku mustahak, hak ni aku tak perlu, hak ni aku tak penting. Subhanallah. Semayang tak penting. Duit boleh. Itu. Banyak manusia begini. Dia yang nak beritahu Allah. Antum a'lamu amillah. Tuhan tanya banyak kali dalam Quran. Adakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Mu lebih reti ke aku Tuhan je? Mu lebih berilmu ke aku? Mu lebih berkuasa ke aku? Ya Allah, ya Allah. Ya? Ni biadab ni manusia. Jangan kamu nak pandai-pandai mengajar aku, beritahu aku apa kepentinganmu. Allah tahu apa maslahat kita. Ya, kalau kita tak beritahu pun Allah tahu dah. Dalam sebuah hadis yang maksud demikian, mengapakah orang-orang mengagungkan orang yang kaya, pemboros dan menghina ahli ibadat dan mengikuti tuntunan Quran hanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sedang yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya ditinggalkan, yakni diabaikan. Kan? Ini ramai manusia. Ramai manusia ni mengagungkan orang kaya. Oh, hormatnya habis. Ya, pada orang kaya, orang duit, orang jawatan, orang berpangkat. Tak kira lah orang tu kaki minum, kaki arak, kaki perempuan, kena kaki judi ke apa. Yang penting dia kaya. Dia agungkan, dia besarkan. Dia pilih dia jadi pemimpin lagi. Kaki arak jadi pemimpin. Kaki judi jadi pemimpin. Tak penuh jahannam negara kita. Menghina ahli ibadat. Kalau kita minta derma, datang dah Temilo. Datang dah kita dah piyah ni. Betul-betul macam Qaru dia bercakap. Kita sedar. Dan kalau ada pun orang yang mengikut Quran ni, mereka mengikut Quran hanya yang sesuai dengan nafsu mereka sahaja.
Jadi bukan dia beriman dengan Quran, sebenarnya dia beriman dengan nafsu. Sebabnya kalau sudah lari dengan Quran, dia ikut. Bila Quran tak selari dengan nafsu dia, kehendak dia tinggal. Oh, itu bukan mana awak beriman dengan Quran, itu kebetulan je. Kan? Zakat boleh. Sebab apa? Dapat duit. Riba tak boleh tinggal. Pasal apa? Rugi. Nampak? Hukum-hukum yang sesuai dengan nafsu diambil. Yang melanggar dengan nafsu dibuang. Dan mana dia awak ikut kehendak Allah? Kita ikut kehendak Allah ni, kita suka tak suka, faham tak faham, reti tak reti, mau tak mau, ikut Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan mereka tidak boleh berkehendak melainkan mesti selari dengan kehendak Allah. Walaupun bertemu dengan kepentingan kita, mesti dahulukan hak Allah. Kita ni nak tidur, Tuhan kata bangun semayang, tinggal tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum. Itu tuan-tuan. Kita sayang duit, Allah kata derma. Tinggalkan nafsu kita, ikut Allah kata kena derma. Allah kata akan ganti. Yakinlah. Dermalah. Dia tanya, ya ke Tuhan kata? Dia sibuk tanya ya ke tak? Buat dulu. Baru Allah ikut kemudian. Ya, baru Allah follow. Ni kita tanya banyak, buat ni tidak. Kan? Innama ahlaka man kana qablukum likasrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kamu ialah kerana banyak sangat soal, banyak mempersoal, dan mereka banyak menyanggah nabi-nabi mereka. Soal nak sanggah, soal kerana nak lawan, soal kerana nak mempelekeh, menghina. Bukan tanya kerana nak buat, bukan tanya kerana nak laksana. Tak, Ustaz, bila hudu nak buat lagi? Oh, tak lagi. Kan? Wuduk tak mahu, kan? Hukum lain boleh. Ekonomi riba jalan terus. Ya. Haram riba tak boleh, nanti rugi. Ya. Industri arak tak boleh haram. Pasal apa? Memberikan pekerjaan. Itu sama daripada dulu. Jadi padahal yang demikian itu berarti mempercayai sebahagian kitab Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu nak beriman dengan sebahagian saja daripada Alkitab dan kamu nak kufur dengan sebahagian yang lain? Tak ada mana. Tuan, Allah turun Islam ni Tuhan nak 100%. 99.9 tak boleh. Islam ni kita kena terima 100%. Suka tak suka, sesuai dengan nafsu tak sesuai, kita rasa sejalan ke tidak dengan keadaan semasa ini, tak peduli. Allah nak Islam ni mesti terima 100%. 50% tak boleh. Out Islam. Itu cara Allah. Bukan pilih-pilih. Ya. Kenapa dia katakan orang ni biadab dengan Allah? Sebab mana lebih hebat? Ya. Yang memilih ke yang dipilih? Yang memilih dah lebih tinggi. Sekarang ni Allah pula yang jadi dipilih. Kita pula yang memilih. Nampak tu? Makna ramai orang berdiri lebih tinggi daripada Allah. Walaupun dia zahirnya sembah Allah, tapi hakikatnya kalau dia tolak mana-mana hukum Allah, berarti dia telah meletakkan dia lebih tinggi daripada Allah. Berat tu, tuan. Ya? Kerana kita yang memilih. Oh ni boleh, oh ni tak boleh.
Yang ni terima, yang ni tolak. Oh. Kalau tak boleh pasal apa? Takut rugi. Tak boleh pasal apa? Nanti orang kafir masuk. Tak ada sebab. Dan mengabaikan yakni kafir terhadap sebagian isi kitab Allah. Mereka berusaha untuk mencapai apa-apa yang dapat dicapai tanpa usaha, iaitu bahagian yang pasti tiba dan ajal yang tertentu dan rezeki yang menjadi bahagiannya, tetapi tidak berusaha untuk mencapai apa yang terdapat dicapai kecuali dengan usaha, iaitu pahala-pahala yang besar dan amal-amal ibadah dan dagangan yang tidak akan rosak. Di sini kenapa kita jadi tukar pilih? Kita pilih nak buat benda yang Tuhan dah jamin. Pasal apa? Tuhan dah jamin rezeki yang kau tonggang terbalik siang malam cari sampai lupa Allah dah. Allah suruh pilih apa? Allah suruh kita pilih untuk buat perkara yang dia tak jamin, iaitu apa? Surga, itu Tuhan tak jamin. Pahala, Allah tak jamin. Ibadat, Allah tak jamin. Ilmu, Allah tak jamin. Amalan, Allah tak jamin. Itu kita kena buat. Ya Allah jamin apa? Rezeki. Takkan mati seseorang itu selagi rezeki dia ada. Kadang-kadang tengok pengemis ya, pengemis. Allahu Akbar. Dia dimakan tidak hari ni. Dah. Hari-hari belok tu sampah. Tapi dia hidup lama. Hak tu orang kaya duit juta-juta, umur 45 out nanti. Pasal apa? Ya, rezeki dia sudah habis. Bahagian dia habis. Ada orang miskin susah. Umur berapa Pak Cik? 85 dah. Uish. 85. Ada orang umur 45, kena serangan jantung dah. Tak lama jalan mati. Kan? Pasal apa? Rezeki dia sudah habis. Yang kau bolak-balik pergi cari benda yang Allah dah jamin dah. Jadi itu bermakna kita meletakkan pilihan kita. Kenapa kita nak pilih barang yang Allah sudah jamin? Kenapa kita tak memilih barang perkara yang Allah tak jamin? Sebab tu kata ulama, alangkah baiknya kalaulah Allah jamin surga dan Allah tak jamin dunia. Kan lebih mudah tu. Kalau Tuhan kata dunia ni aku tak jamin, mau carilah sendiri guna gaya hidup. Tapi akhirat besok masuk surga belaka. Oh tak gitu. Nah, tapi Tuhan tak jamin gitu. Tuhan kata aku jamin bahagian dunia kamu. Tapi bahagian surga, dapat masuk surga ke tidak, itu kau pandai-pandai lah. Jadi kita ni terbalik. Bahagian yang Allah jamin kita bersungguh-sungguh, bahagian yang Allah tak jamin kita cuai-cuaikan. Kalau budak sekolah memang soft gagal. Cikgu dah khabar dah, sukatan pelajaran ni sini-sini, masuk periksa tajuk ni baca. Dia baca tajuk lain. Dia baca tajuk yang tak masuk periksa. Memang arwah lah. Memang gagal lah. Ini cerita ni. Jadi kita dah salah pilih. Kita tak ikut pilihan Allah. Kita pilih sendiri. Ini bahaya. Tengok orang kampung dulu yang kali pertama naik bas express lah. Oh beria dia naik bas express, dia berebut tempat duduk. Orang dah biasa dah tahu senyum ni apa lah orang ni beria, dia berebut. Ada orang berebut naik bas express? Tak ada lah. Pasal apa? Tiket dah ada. Tiket dah ada, nak buat kita. Berebut apa? Tak? Orang faham, dia relax, tenang aja. Orang naik berpusuk-pusuk, dia relax. Pasal apa? Dia tak kisah. Datang nombor tiket dah ada. Nombor tiket 17. Takkan ada orang ambilnya. Gitulah kita dunia. Kenapa orang kita tengok ulama, alim ulama tenang je dengan dunia, tak ada kerja-kerja, tak ada kecoh-kecoh, macam kita. Sebab dia sudah yakin Allah Ta'ala jamin rezeki dia.
Tapi ibadah Allah, Masya Allah, beramal. Kenapa? Kerana Allah tidak jamin bahagian itu. Bahkan dalam sirah kita, kita baca sirah Islam, orang yang dah Allah jamin surga, Sayyidina Umar tu, Allahu Akbar. Takutnya dia. Bila dia kata orang bercakap tentang surga, aku rasa Umar seorang yang tak dapat masuk. Orang lain semua masuk. Umar Al-Khattab tinggal kat luar. Bila orang bercakap tentang neraka, aku rasa akulah ahli neraka itu. Orang lain semua selamat lepas mereka. Subhanallah. Kita ni orang letak dijamin apa-apa, orang cerita tentang surga, aku tu. Ya. Orang cerita tentang neraka, aku memang tak lah rasanya. Allah Rabbi, jauhnya kita ni. Datang mana confidence itu? Dari mana datang keyakinan yang kita buat itu sebenarnya adalah tak berasas sama sekali. Baik, ke surat sebelah. Ibrahim Al-Khawwas berkata, la tatakallam ma kufitu wa la tudayyi mastakfitu. Jangan memaksa diri untuk mencapai apa yang telah dijamin, dan jangan mensia-siakan, yakni mengabaikan apa yang diamanahkan, yakni ditugaskan kepada kami. Jangan memberat-berat, jangan paksa-paksa diri dalam perkara yang Allah dah jamin. Bukan tak cari rezeki, tapi janganlah kerana cari rezeki sampai lupa kepada pemberi rezeki. Apa dia tak? Cari rezeki jangan sampai lupa pemberi rezeki. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah bukan nak diberi makan, dia yang memberi makan. Allah bukan nak suruh kita beri rezeki ke dia yang memberi rezeki. Jangan sampai kita macam tak percaya dah kepada Allah cari rezeki ni, sehingga kita lalu jalan halal, jalan haram, jalan baik, jalan betul, jalan gelap, jalan terang, entah belaka. Kenapa? Sebab kita rasa lambat. Dalam hadis Qudsi Allah sudah menyebut bahawa kamu tidak akan mendapat apa-apa daripada aku melainkan dengan sabar dan susah payah. Allah suka kepada orang yang bekerja mencari rezeki, berpeluh-peluh, berpenat lelah dalam dunia, tapi dia tidak lupa kepada Allah. Rijalun, Allah diulang, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa 'anis shalah. Iaitu orang-orang yang perniagaan mereka, bisnes mereka tidak melalaikan mereka daripada solat dan menyebut Allah, zikir kepada Allah. Kerjalah, tapi jangan lupa ibadat pada Allah. Jangan sampai kita lupa nak ibadat. Yang paling cantik sekali dalam dunia ni ialah kerja kita itulah ibadat masa yang sama. Subhanallah, orang ngaji Quran, orang ngaji Quran. Dia adalah pekerjaan dia adalah mengajarkan Quran, dan sambil dia mengajar, dia jadi ibadat terus. Ini paling hebat sekali. Oleh sebab itu, maka siapa yang berusaha untuk mencapai apa yang sudah dijamin dan mengabaikan apa yang ditugaskan kepadanya, maka berarti butalah mata hatinya kerana sangat bodoh. Minta maaf, kitab ni kau gitu. Bukan bahasa saya. Pengarang kata bodoh. Tak adalah bodoh yang lebih bodoh selain daripada mencari benda yang perkara yang dah dijamin, tetapi kita abaikan perkara yang tak dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Patutnya kita cari rezeki tapi fikiran rehat. Tak adalah nak berlomba-lomba sampai berhasad dengki kan? Jatuh menjatuh, cah keting, apa lagi, bomoh macam-macam. Jual goreng pisang je sebelum dibelok, bomoh juga.
Tak adalah kita nak pakai lembu pelari ke apa ke. Pelik orang Melayu ni, pakai lembu pelari, bisnes tak selama mana juga. Patut pergi belajar ke Amerika ni, macam mana orang mereka buat franchise kan. Kentucky Fried Chicken kan. Suatu dunia terjual. Berapa bilion duit masuk poket orang kafir. Ya? Ada lembu pelari? Ada, dia gitu pun. Kan? Kita jual isi lemuk pakai lembu pelari ni. Orang belajar business study, business psychology, macam-macam. Orang putih ni dia buat kajian tu, tuan-tuan. Dia tengok bencana kan, atau kamera gambar. Susunan barang macam ni, warna, pakaian pekerja macam ni, semua dia buat kajian belaka. Bungkusan barang lagu ni, semua tu ada kesan belaka kepada pelanggan. Kita sebut cari Tok Bomo. Dengar cakap Tok Bomo. Bomo, Bomo pun miskin, baju tak ada. Dia tanya ke dia. Boleh tak? Dia bodoh tadi. Bodoh dia Bomo. Piramid dia kabur, orang menipu. Sebenarnya Malaysia ni kalau ikut statistik, penipuan bomoh ni adalah yang ketiga paling besar, tuan-tuan. Cumanya tak dilaporkan. Pasal orang yang kena tu dia malu. Dia malu, nampak sangat dia bodoh. Buat laporan polis sekarang, jelas dia bodoh. Dan main seher-seher ni dia tak ada akta. Dia tak ada enactment. Dia tidak ada peraturan undang-undang yang kita boleh tangkap dia. Tu. Jadi tak sah kita cari jalan-jalan yang diharamkan Allah. Kalau dah ikut jalan yang haram, berdosa dah satu dah, kadang-kadang tak dapat pun. Jadi tak dapat satu hal, berdosa lagi satu hal, syirik lagi satu hal. Allahu Akbar. Baik. Ada masih lagi? Pengertian, kita pergi pada muka 19. Pengertian penerimaan doa. Ini sekarang kita nak cakap bab doa pula. Tadi kita bercakap tentang hajat-hajat kita. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fi du'a mujiban li ya'sika fahuwa dhamina laka al-ijabah fima yakhtaruhu laka la bima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turid. Ini sangat penting. Sangat penting. Janganlah kelambatan masa pemberian Tuhan kepadamu padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Ini kata sangat penting kita memahami tasawuf dalam masalah doa kepada Allah ini. Ini banyak orang Islam kita silap faham dalam masalah berdoa. Baik. Di sini pesan kepada Allah Taala kepada kita, janganlah disebabkan kelewatan pemberian Allah kepada kita menyebabkan kita putus asa berdoa. Malah dah doa pun tak rasa tak makbul pun. Ini penyakit. Saya dah beramal, dah bagian tak dapat pun macam dia kata, maka dia putus asa. Akhirnya dia tinggalkan amalan itu dan dia tinggalkan berdoa. Jangan main-main tuan-tuan. Doa ni adalah otak ibadat, mukhul ibadat. Kalau orang tak ada otak, benda lain. Jadi ibadat kita ibadat gila, tak ada doa. Ada setengah orang dia tak nak berdoa dah, sebab dia rasa lambat sangat sampai. Sedangkan dia rasa dia sudah bersungguh-sungguh berdoa. Padahalnya
Kalau kita tengok ya, Nabi Nuh alaihissalam, tuan-tuan, berdakwah berapa ratus tahun ya, daripada dia minta Allah Subhanahu wa taala binasakan orang-orang yang kafir itu ya, tahu yang ke-600 barulah Allah suruh tanam pokok untuk nak buat kapal. Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka walam yalidu illa fajiran kafara. Ya, dalam surah Nuh ya. Nabi Nuh dah perah lah. Dia berkata, ya Allah, binasakanlah kaum, jangan kau tinggalkan seorang pun mereka ni di muka bumi, kerana mereka ni kalau melahirkan keturunan pun keturunan yang jahat lagi kafir. Daripada hari itu Allah terima doa Nabi Nuh alaihissalam. Tapi tahun yang ke-600 baru tanam pokok. Tunggu pokok tahu apa, pokok tumbuh berapa tahun? 300 tahun pula. Mana lama awak doa dengan Nabi Nuh? Nak kebal lama. Nabi Musa alaihissalam berdoa. Daripada tarikh Nabi Musa berdoa kepada kehancuran kaum itu, Fir'aun itu 40 tahun. Kemudian barulah doa itu telah dilaksanakan oleh Allah. Jadi kita barulah hari semalam doa. Baru minggu lepas doa. Amboi. Ya, awak nak paksa Tuhan. Dah dia bersungguh-sungguh berdoa, ya Allah, kalau tak dapat minggu depannya habislah aku, matilah aku. Dah binasalah aku ni. Ya Allah, tolonglah. Kalau kau tak tolong, jahanamlah aku ni. Punah jahanamlah hidup aku. Sampai minggu depan tak ada juga. Mulalah. Ini bahaya. Memang kita disuruh bersungguh-sungguh dalam berdoa. Tapi kita kena ingat bahawa doa kita ni akan tetap dipenuhi oleh Allah. Cumanya cepat lambat itu kita kena serah kepada Allah. Bukan kita yang menetapkan. Dia semua ni kan, Allah yang menetapkan masa, bukan kamu. Allah yang menentukan tempatnya, bukan kamu. Allah beri benda yang dia nak beri, bukan mesti dia nak beri macam yang kamu minta. Ini adab doa. Baik. Firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara. Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka untuk memilih. Ya. Jadi kita ni tertakluk kepada pilihan Allah, bukan kita yang memilih. Pilihan yang kita ada apa dia? Berdoa. Itu sahaja. Pilihan apa yang kita ada? Kita menyatakan apa-apa yang kita nak dalam doa kita. Itu sahaja. Lagi-lagi bila masanya Tuhan nak beri, serupa ke tidak macam yang kita minta ke lain, itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tuhan tak bagi macam kita nak? Kalau Tuhan bagi macam kita nak ni, jadi Tuhan lah pula kita. Dan nak suruh jadi, mau suruh dapat. Macam Dajjal tunjuk ni. Alang ke sekarang banyak benda tak dapat pun sombong bukan main. Betul tak? Baru dapat pangkat jawatan kuasa sikit, jawatan kuasa je. Jalan ngekang lah. Kalau Tuhan bagi semua benda kita nak, lagi cepat binasa kita. Pasal apa? Pasal kita bukan tahu benda yang baik untuk kita. Entah benda yang kita minta tu buruk untuk kita. Ada boleh kita jamin yang kita minta tu betul dah, baik dah, kena dah? Tak tahu. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum.
Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali yang kamu nak itu tak baik untuk kamu. Dan barangkali yang kamu tak suka itulah baik untuk kamu. Jadi sekarang kalau kita boleh, tak payahlah COVID ni dah. Dah. Banyak orang doa cepat-cepatlah berlalu COVID ni. Sedap diri. Allah Ta'ala nak ajar macam-macam dia kita, nak suruh cari hikmah, bukan nak suruh cepat berlalu. Dia tak sabar kan? Qada Allah. Kita baca dah minggu lepas tu kan? 2 minggu lepas. Kita tak akan dapat merobohkan pagar takdir Allah walaupun berusaha lalu mana. Ini hari ni tengok sibuk kita patuh SOP manusia. SOP Allah tak patuh. Barang yang Allah haram tak haramkan lagi. Bila barang suruh berhenti tak berhenti lagi. Dah? Nak suruh angkat macam mana? Maksiat tak berhenti lagi. Oh sedap kita nak suruh hak bahagian kita haji. Hak bahagian Tuhan tak penuhi. Kan kita dah baca dah tadi. Penuhi bahagianmu, aku penuhi bahagianku. Allah yang pilih. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya. Itu kita nak Allah nak benda kita ni. Tuhan nak dengar kita ni, pengakuan kita ni jahil. Itu Tuhan nak dalam doa kita, dalam munajat kita bangun pagi tu tuan-tuan. Ya Allah, hamba-Mu yang jahil ini. Itu Tuhan suka dengar. Allah kenal kalimah-kalimah yang merendah-rendahkan diri kita dan membesar-besarkan Allah. Hamba-Mu yang jahil, yang bodoh, yang gopoh-gapoh, yang dangkal ilmu, yang cetek ilmu, yang tergesa-gesa, yang mendengar bisikan syaitan. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang mendengar bisikan syaitan. Ya Allah, kesianilah aku yang sentiasa tertipu dengan nafsu aku dengan dunia ini. Gitu. Kita kena ngaku kebodohan diri kita, kejahilan kita di depan Allah. Jadi dalam doa kita, dalam munajat kita, sangat digalakkan kita ni menyerahkan diri kita kepada Allah, merasai kita ni sejahil-jahil makhluk, sebodoh-bodoh manusia. Ada tak kita rasa gitu? Masa sujud tu kita rasa kecil diri kita depan Allah. Itu nak dalam ibadat. Ibadat mana lagi? Al-khudu' wat-tazallul lillah. Ada dia. Ibadat tu mana kita tunduk kepada Allah dengan merasa kemuncak dari segala kehinaan. Patut di kepala lain tempat paling mulia kan. Letak atas tanah sujud, supaya kita rasa hina-hina depan Allah. Yang ni ramai orang tak ada ni. Dia letak kepala, dia semayang letak kepala, tapi dia tak rasa hina-hina depan Allah. Dia tak rasa dia tu kecil, dia tak rasa diri dia tu kerdil, dia tak rasa dia tu miskin, dia tak rasa dia apa kedana. Allah nak kita ngaku hak tu. Ya Allah, hamba-Mu yang apa kedana ini, hamba-Mu yang fakir ini, hamba-Mu yang miskin, hamba-Mu yang sentiasa berhajat kepada-Mu setiap masa ini, ya Allah. Ada kita ngaku gitu? Tidak, ya Allah berilah aku rezeki. Oh sudah. Mengakui kebodohan dirinya. Ayat bodoh sama keluar ni jangan nanti tengok tak ada orang. Lepas tak ada dosa ada yang bodoh kita semua. Patut dia nak baca kitab ni. Dah. Rupanya tasawuf ni ialah nak ajar kita supaya kita merasa bodoh depan Allah, merasa jahil depan Allah, merasa tak berguna, merasa apa ni dia apa kedana depan Allah. Sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas lalu baik. Tanda kita jahil lah. Jangan kita nampak asal benda itu molek, cepat-cepat kita nak minta selalu. Asal benda buruk aja, kita pun nak hilangkan selalu. Ini dia. Padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibatnya. Kita berkata bahawa banyak benda yang kita ingat baik rupanya buruk, yang kita ingat buruk rupanya bagus. Yang ubat pahit. Tapi hasilnya macam mana? Gula. Oh ni tak hasilnya. Kerak kaki.
Ha. Jadi Allah buat gitu, passion gitu Tuhan buat dunia ni. Nampak? Dia nak suruh kita cari ilmu, supaya kita, walaupun kita dah tahu ini baik ini buruk secara zahir, tapi akhir ni kita kena serah kepada Allah Ta'ala gitu. Kerana kita tak tahu benda yang akan berlaku, benda yang kita minta. Kita tengok anak kita nak main pisau, kita bagi. Pasal tak bagi? Pasal kita tahu bahaya dia. Anak kita gelempah nangis tak ada roh nak. Kita gitu gelempah kita nak. Tuhan kita tak boleh. Ilmu kita ni ilmu budak-budak ni banyak kali faham. Ayah suruh mandi, gelempah tak nak, gigit tangan ayah. Padahal ayah nak pergi besar lagi. Nak beli mainan dia contohnya. Bila ilmu tak ada, budak kelempang gigit dengan kita nak sudi mandi. Nampak? Jadi kita tak ada ilmu. Ilmu kita ilmu budak-budak je. Ada Tuhan. Jadi kerana itu bila Tuhan yang Maha mengetahui lagi bijaksana memilihkan untuknya sesuatu, hendaklah rela dan menerima pilihan Tuhan. Allah dah pilih kita, reda lah. Ini banyak orang tak reda dengan Allah. Ya tak? Yang tengok dalam penjara yang atas katil itu, semua kebanyakannya orang tak reda dengan Allah belaka. Kebanyakannya. Kenapa cik dia masuk penjara? Mencuri. Kenapa tak mencuri? Orang pun mencuri, malah kerja. Kenapa? Nak cepat kaya. Allah Ta'ala ni bukan nak begitu. Jadi dia lalu jalan haram, lalu jalan yang diharamkan Allah. Nampak? Dia tak sabar. Ada orang lelaki nak jadi perempuan, orang perempuan nak jadi lelaki. Ada gila lelaki. Ada orang tak jadi Perdana Menteri, nak jadi Perdana Menteri. Tahan pun tak boleh. Contoh dah. Nak juga ke? Kucalan hidup Malaysia. Orang tu orang kawin pun dia gila nak jadi juga. Kenapa tak? Yang kecoh dunia ni pasal banyak orang tidak redha dengan tempat di mana Allah letak dia. Akhirnya dia cari jalan. Tuhan buat body dia macam tu. Dia nak ubah bedah itu, bedah ini. Pasal silikon. Modal dia nak so pasal silikon. Akhir pecah. Sudah lagi nyanyi. Banyak manusia ni sebenarnya mereka tidak redha dengan ketetapan Allah. Itu dia yang jadi penuh jahannam hidup kita ni. Tak ada pasal lain. Kalau redha dengan Allah kan mudah je. Terimalah Allah Ta'ala buat. Jangan bermusuh dengan takdir Allah. Allah dah jadi muka kita macam ni lah. Allah dah jadi kita, kulit kita macam ni lah. Tak ada pilihan lah. Ni dak boleh hitam nak jadi cantik. Macam-macam benda ubat pakai itu begini. Beribu-ribu duit habis. Lawannya dak juga. Cantik ni dak juga. Kan? Kerana apa? Kerana tak reda dengan pilihan Allah. Padahalnya kalau tanya Allah Maha bijaksana, pandai pula. Kalau awak dah ngaku Allah Maha bijaksana, kenapa nak tunjuk awak lebih bijak pada Allah? Kenapa nak mengajar-ngajar Allah, nak beritahu ni, beritahu? Kita berdoa tuan-tuan, bukan kita nak memberitahu Allah. Ingat tu, doa ni ialah kita ibadat kepada Allah. Ibadat kepada Allah. Nampak? Ibadat ni bukan persembahan kita kepada Allah. Bukan kita nak beritahu Tuhan aku perlu tu, Tuhan aku perlu ini. Doa kita yang jadi tak makbul tu pasal apa? Antara sebab kerana kita semacam nak mengajar Allah. Kita semacam nak buat Tuhan tu tak reti, tak tahu. Kita yang dia beritahu aku perlu tu, aku perlu ni. Inilah. Nampak angkat tangan ke langit belaka, tapi biadab pada Allah.
Jadi saya kata kita Ika ni, subhanallah, banyak dia betul kat kita. Oh, selama ini tak betul punya kita berdoa. Ya. Adab kita dalam berdoa tu tak betul. Kita buat seolah-olah Allah Ta'ala tu macam tak henti. Kita dah beritahu baru dia henti. Gitu. Padahalnya Allah dah tahu dah hajat kita. Sebelum daripada kita reti berhajat lagi Tuhan yang memenuhi hajat kita. Tuan-tuan berdoa dalam perut aja. Dalam perut mak. Doa. Mana ada siapa doa. Tapi kenapa dapat? Yang ada rezeki dapat buah air molek-molek dalam perut mak pula. Dapat aja. Natang-natang nanti tak berdoa. Kerbau kambing doa. Tak ada, dapat je. Ada tak benda-benda kita tak minta dalam hidup tapi dapat? Ada. Nampak? Jadi kalau kita bukan kerana power doa kita. Doa ni ibadat kita. Ibadat ni artinya kita persembahan kita kepada Allah. Hanya kita angkat tangan berdoa tu sebab Tuhan suruh doa. Itu je. Kerana Tuhan suruh kita berdoa. Bukan doa tu nak beritahu Tuhan kita perlu tu, kita perlu ni, kita mahu itu, kita mahu ini. Itu yang jadi putus asa tu. Dia rasa tak dapat-dapat. Padahal kadang dia dapat dah, tapi dia tak sedar. Dia tak terasa Tuhan dah beri. Dah tahu Tuhan tu maha belas kasihan. Takkanlah Tuhan awak nyaya ke awak. Yakin situlah. Tiap-tiap kali hati kita rasa macam tak puas hati je. Ya Allah, Engkau maha bijaksana. Pujuk hati kita. Ya Allah, Engkau maha bijaksana. Ya Allah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui. Ya Allah, aku ni yang jahil, aku yang gopoh. Jangan tuduh Allah. Jangan tuduh doa. Tuduh diri kita. Tuduh kegopohan kita. Tuduh kita ni kedekutnya. Tuduh jahilnya. Tuduh bodohnya kita. Jangan tuduh Allah. Ni tak dapat, berhenti berdoa. Kenapa? Tak dapat-dapat pun. Itu makna menuduh Allah. Ni bahaya. Nampak? Dia nak memaksa Allah. Siapa dia? Kita nak maksa Allah. Alam bini kita lepas paksa. Tadi kau buat kau malam masak nasi hari ni, kau nak lama. Malah kau heret. Tak nak heret. Tak mau. Kalau isteri kita ni bawa tangga kita pun, bawa kuasa kita tak boleh nak paksa dia. Ni macam mana kita nak paksa Allah? Nak buat deadline pula daripada Allah. Tuhan yang maha belas kasihan. Kita bila perenggan ni mengetahui dan bijaksana itu, walaupun pada lahirnya pahit dan pedih rasanya. Macam kita sedang tanggung sekarang. Memang kalau boleh kita tak nak, susah. Banyak benda perkara. Ni kena lockdown lagi pula kali kedua. Dalam pada itu banjir tiba pula. Tak tahu lah banjir. Namun itulah yang terbaik baginya. Kerana itu bila berdoa tapi belum juga tercapai keinginannya, janganlah putus harapan. Baca balik kisah Nabi Zakaria AS. Macam mana dia berdoa kepada Allah nak dapatkan anak. Dah tua dah, tapi dia tak pernah putus asa. Sampai dia berdoa tu perlahan jadi berdoa. Sebab segan dah kau kadang-kadang. Umur dah 80 dah, nak minta anak lagi. Iznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Ya Allah, aku ni uban dah nyala dah atas kepala. Beruban dah habis dah. Dah tua dah aku. Isteri aku pun mandul. Buat nak dapat anak. Tak, mustahil. Bayangkan kalau ada klinik doktor, pasangan tua 2 orang pergi. Doktor kata nak benda hajat ni. Saya ni
nak anak lah, nak anak. Rumah bocil berapa? Adalah 80,000. 80,000. Okey lagi. Ni mocik pun 85 juga 80. Habis nak anak. Soalan. Awal betul. Mesti doktor gelap. Lah. Lagi dia yang dulu ni. Tak. Lepas tu tak apalah layan lagi. Mocik ni pernah ngandung tak? Tak pernah. Mocik dulu bandul. Dah. Tapi Nabi Zakaria tak pernah putus asa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah mukjizat di mana Allah berikan Nabi Yahya. Zakaria Yahya dapat anak Yahya. Allah Rabbi Tuhan. Ya. Jadi kita yakinlah bahawa Allah Taala tidak akan mempersiakan doa. Insya-Allah dalam bulan akan datang kita akan tengok lagi, ya, sebab bab doa ni sangat penting. Ya, sangat penting. Kerana kalau kita silap dalam berdoa ni, bayanglah kalau otak tak ada, kan? Hampalah ibadat taat kita. Kita ingat kita minta kepada Allah, rupanya kita minta tapi dalam keadaan kurang ajar, kurang adab, biadab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang dulu yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ibu Liza kita yang berkhidmat baktinya pada malam ini. Mudah-mudahan ya dapat dimanfaatkan bersama. Inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala telah bagi agama ni pada siapa yang dia kehendaki. Dunia dibagi belaka. Nabi sebutlah Allah bagi dunia kepada semua orang. Tapi Allah bagi agama ni hanya kepada orang yang tertentu yang dia kehendaki saja. Mudah-mudahan kita termasuk dalam bahagian orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi